Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali yang dihormati Al-Fadhil Pak Imam dan juga Al-Fadhil Pimpinan pengurusi dan seluruh jawatan kuasa surau ini, pimpinan masyarakat, tuan-tuan muslimin muslimat sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. Alhamdulillah, kita diberi peluang sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kita berhimpun pada malam yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah fardu kita, solat berjemaah kita secara berjemaah, solat maghrib. Dan alhamdulillah pada hari ini Allah Taala panjangkan usia kita, dapat kita menjejakkan kaki kita di bulan Rejab. Maknanya kita hari ini dah masuk 3 Rejab. Jadi di antara salah satu daripada doa yang dibaca oleh Nabi SAW, Allahumma ballighna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, yang bermaksud, ya Allah berkatilah aku pada bulan Rejab dan juga bulan Sya'ban, dan sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Maka itu di antara doa yang maksud daripada Nabi SAW yang mengajar kepada kita bulan Rejab, bulan Sya'ban. Kita banyak doa kepada Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala sampaikan kita semua ni di dalam bulan Ramadan yang mulia itu sendiri, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung kitab kita Kunci Syurga pada muka surat 55 di dalam tajuk sembahyang sunat. Dalam tajuk sembahyang sunat. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang pada kita iaitu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib al-Indonesi Al-Madaini, Khuaidim Talabatil Ilmi fi Harami Makkah. Di dalam kitabnya Anak Kunci Syurga, di dalam tajuk sembahyang sunat, kata pengarang rahimallahu ta'ala kepada kita, sembahyang sunat dua bahagi. Yang pertama yang sunat padanya berjamaah, seperti sembahyang hari raya dan sembahyang gerhana dan sembahyang minta hujan. Dan yang kedua yang tiada sunat padanya berjamaah, seperti segala sembahyang sunat rawatib yang muakkad daripadanya 10 rakaat, kerana menekalkan oleh Rasulullah SAW akan dia. Tuan-tuan muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada malam yang mulia ini kita sambung kitab kita Anak Kunci Syurga dalam bahagian yang kedua, iaitu berkait dengan perkara fiqh, terutamanya berkait dengan solat, merupakan kunci untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi solat kita ni Allah Ta'ala akan hitung, akan cek, akan tengok. Kerana itu dalam kehidupan kita, solat fardu, yang solat wajib, tidak lain dan tidak bukan bila kita tertinggal, kita wajib untuk qada, untuk tanggung, untuk bayar solat-solat fardu yang kita tertinggal tersebut, sama ada dalam keadaan sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi pada malam ini kita masuk kepada sembahyang sunat. Sembahyang sunat. Jadi sembahyang sunat ni sidang Jumaat sekalian, kata pengarang dibahagikan kepada dua jenis. Sembahyang sunat dibahagikan kepada dua jenis. Jenis yang pertama iaitu solat sunat ini kita buat secara ramai-ramai, secara berjemaah. Ini jenis yang pertama. Yang kedua iaitu solat sunat disunat kepada kita buat secara seorang-seorang. Secara seorang-seorang. Ini dua jenis. Maknanya berjemaah satu, kita buat seorang-seorang satu bahagian.
Jadi kata pengarang yang disunat padanya berjemaah. Jenis yang pertama yang disunatkan kepada kita untuk solat berjemaah, solat sunat ni seperti yang tadi dia sebut pada kita, sembahyang hari raya. Sembahyang hari raya. Bila mana kita masuk 1 Syawal ataupun kita masuk 9 Zulhijjah. Maknanya 10 Zulhijjah lah. 11-12 hari tasyrik itu, maka tidak lain dan tidak bukan sidang jemaah sekalian, hari raya Kurban, di sana ada solat sunat hari raya lah, 1 Syawal dengan hari raya pada hari tasyrik Zulhijjah. Jadi bila hari tersebut tidak lain dan tidak bukan sidang jemaah sekalian, kita sunat sembahyang secara ramai-ramai. Dan kalau kita sembahyang seorang, sah solat kita. Tapi tidak dituntut berseorangan, sebab tujuan daripada solat itu pertamanya, kalau solat hari raya ni kita nak membesarkan Allah Ta'ala. Dan kalau kita seorang yang takbir, maknanya macam kita berseorang. Tapi bila kita ramai-ramai ni, kita nampak kepada kesatuan ataupun nak meramaikan manusia ni banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita buat seorang mungkin lemah. Tapi kalau kita buat ramai-ramai, maka kita akan nampak gagah dah, nampak kuat. Maka itu disebut berkait dengan sembahyang hari raya. Dua-dua raya lah, raya haji dengan raya 1 Syawal, raya Aidilfitri. Yang kedua seperti sembahyang gerhana. Sunat kita berjemaah sembahyang gerhana. Sebab dalam sembahyang gerhana ni, sidang jemaah sekalian, tidak lain dan tidak bukan, dia ada khutbah. Dia ada khutbah. Sama macam kita kata solat Jumaat lah, cuma khutbah dia tidak lain dan tidak bukan sidang jemaah sekalian lepas daripada sembahyang. Maknanya kalau kita sembahyang Jumaat, kita dengar khutbah dulu. Baru kita sembahyang. Kalau hari raya kita sembahyang. Sebab bukan kita seorang je nak. Orang lain nak juga. Yang kedua, jenis yang kedua dan yang kedua yang tiada sunat padanya berjemaah. Jenis yang kedua ni kita buat seorang. Kita sembahyang seorang. Antaranya seperti segala sembahyang sunat rawatib. Solat sunat rawatib ni solat yang kita buat mengiringi solat fardu sebelum ataupun selepas. Qabliyah sebelum, ba'diyah selepas. Sebelum, selepas. Jadi sebelum dan selepas solat fardu ni 5 waktu, ada solat yang kita sebut sunat muakkad. Sunat muakkad ni maksud dia solat sunat yang sangat dituntut. Maknanya Nabi buat semua, walaupun benda tu sunat, tapi Nabi tak pernah tinggal. Sunat muakkad. Kalau solat sunat orang lain ada juga Nabi buat rawatib, tapi ada Nabi buat, ada Nabi tinggal. Ada Nabi buat, ada Nabi tinggal. Jadi waktu dipanggil tidak muakkad. Solat sunat juga. Tapi ada masa Nabi buat, ada masa Nabi tak buat. Itu disebut kepada kita. Jadi solat sunat rawatib ni tujuan dia untuk bila kita sembahyang fardu, bila kita sembahyang sidang jemaah sekalian, dalam solat kita ni, bila kita buat solat sunat rawatib, dia menampung solat fardu kita. Tampung dari sudut mana? Kesempurnaan solat. Bila kita sembahyang fardu, macam maghrib contoh, bila kita sembahyang, mungkin dalam solat kita ada tak khusyuk, ada tidak sempurna. Jadi solat sunat rawatib ni lah yang menampung mana ketidaksempurnaan kita tadi, solat fardu. Tujuan solat sunat rawatib. Jadi Nabi jaga perkara ni. Ibaratnya kata para ulama, seperti solat fardu itu kain yang cari, solat sunat rawatib ni kain yang menampung kepada kain yang cari supaya sempurna. Itu gambaran sebagaimana ulama sebut kepada kita, iaitu solat sunat rawatib. Yang muakkad daripadanya 10 rakaat. Jadi solat sunat rawatib ni sebelum ataupun selepas ni ada 10 rakaat ataupun disebut 5 waktu lah, yang Nabi SAW buat. Yang pertama iaitu 2 rakaat daripadanya sebelum sembahyang fardu subuh. Sebelum sembahyang subuh. Maknanya orang bang, kemudian kita pun solat sunat rawatib sebelum subuh, kemudian kita pun sembahyang subuh. 2 rakaat. Jadi tiap-tiap hari Nabi tak pernah tinggal. Solat sunat rawatib sebelum subuh. Lepas subuh ada solat sunat dah. Lepas subuh ada sembahyang dah. Lepas subuh. Kecuali dalam keadaan yang kita kata darurah. Darurah ni maknanya solat sunat iaitu seperti solat jenazah. Baik nak tanah awal kan, dia pun bayar lepas subuh tu orang ramai, jemaah ramai, pemain subuh tu terus bayar jenazah, tak ada masalah. Yang Nabi larangnya 3 waktu. Dari mazhab itu 3 waktu lepas subuh.
Yang kedua lepas asar, yang ketiga tengah hari. Tadi lepas subuh tu kata para ulama yang didetailkan lagi, iaitu lepas daripada habis subuh tu. Habis subuh nak naik ke waktu duha tu, waktu tengah 20 minit, 30 minit tu lah. Waktu situ tu, waktu dia larang. Itu ada juga pendapat kata sedemikian. Tengah hari, waktu panas terik tu belum zuhur, setengah jam ataupun sejam belum zuhur. Kecuali hari Jumaat. Tak, hari Jumaat ada masalah, itu mari awal, tak main sunat tau. Itu ada masalah. Kemudian lepas asar tu dekat nak bergarik. Tuk-tuk nak bergarik. Tak. Maknanya itu keadaan-keadaan yang kita kata ada perbahasan ulama yang menyebut berkait dengan perkara berkenaan. Jadi 2 rakaat sebelum subuh Nabi solat qabliyah, rawatib qabliyah subuh. 2 rakaat daripada sebelum sembahyang fardu subuh dan 2 rakaat sebelum sembahyang fardu zuhur. 2 rakaat yang seterusnya iaitu 2 rakaat qabliyah zuhri sebelum zuhur. Orang bang zuhur kita pun bayang qabliyah. Tak. Ataupun hari Jumaat, tak. Orang bang Jumaat, kita pun sembahyang solat rawatib qabliyah, qabliyah Jumaat. Tak. Dia panggil qabliyah zuhur, sebab itu bukan bayang zuhur. Kita bayang Jumaat tak. Dia panggil qabliyah Jumaat. Tak. Rawatib. Dan 2 rakaat kemudian daripada sembahyang fardu asar. Ini salah bukan sembahyang fardu asar. Nabi menyebut pada kita kelebihan solat sunat witir. Sunat witir. Sebab solat sunat witir ni tiap-tiap malam Nabi tak pernah tinggal, Nabi akan buat. Nabi akan buat. Jadi Nabi kata innallaha amandakum bisolati. Sesungguhnya Allah Taala telah memberi kepada kamu, kata Nabi, Allah Taala telah beri kepada kita ni lebih baik daripada unta yang merah. Solat yang Allah Taala bagi ni ada satu solat Nabi kata lebih baik daripada unta yang merah. Unta merah ni maksudnya zaman nanti ni unta merah ni buat paling payah kali nak jumpa dan paling mahal harga ni. Kalau kita hari ni kata para ulama kapal terbang lah. Kereta tu mahal dah lah. Apa juta-juta bilion dan sebagainya tu. Tak. Maknanya kapal terbang mahal lah kapal terbang. Jadi bila Nabi sebut unta merah ni, maknanya kelebihan solat witir ni lebih baik daripada unta merah. Kamu besar fadilat dia orang yang melaksanakan solat witir. Lepas isyak. Jadi witir, solat witir Nabi kata, sahabat pun tanya, solat apa wahai Rasulullah? Apa yang Allah Taala kata tadi, solat yang lebih baik daripada unta merah ni, sahabat tanya. Nabi pun beritahu, iaitu solat witir, solat berkenaan di antara waktu isyak sehingga waktu subuh. Fajar lah. Maknanya kita mesti membayang isyak dulu, barulah kita boleh membayang witir. Contoh kita kata dah tidur awal, orang perempuan isyak kita pun tidur lagi lah, letisang lah. Pukul 10 baru kejut. Pukul kejut tu kita tak boleh membayang witir lah dulu. Mesti membayang isyak dulu, barulah membayang witir. Mesti membayang isyak dulu, barulah sembahyang witir. Itu keadaan kita nak kata solat witir tu di antara solat isyak sehinggalah naik kepada fajar, itu solat subuh. Ini kelebihan solat witir yang Nabi SAW buat setiap hari. Dan yang tiada muakkad ditambah 2 rakaat sebelum sembahyang fardu zuhur dan 2 rakaat kemudian daripadanya. Kemudian disebut pada kita waktu tadi 10 rakaat tu yang muakkad yang Nabi tak pernah tinggal. Dan sekarang ni disebut solat sunat rawatib yang tidak muakkad. Tidak muakkad ni mana kalau kita buat ada masalah, ada kelebihan dia. Tapi tidak, ada Nabi buat, ada Nabi tak buat. Yang pertama ditambah 2 rakaat sebelum sembahyang fardu zuhur. Kalau ikut yang muakkadnya jadi tuntut 2 rakaat sebelum zuhur. Kita tambah 2 jadi 4 rakaat. Kita bayang 2 rakaat bagi salam, kita pun bayang 2 rakaat bagi salam, kemudian kita pun bayang zuhur. Jadi 4 rakaat tu tidak dituntut. Jadi tuntut 2 rakaat je yang muakkad. Sebab ada masa Nabi buat, ada masa Nabi tak buat 4 rakaat. Itu kembali kepada kita lah. Nak buat mana saja. Orang dituntut 2 je. Kalau kita buat 4, tambah lagi pahala pada kita. Itu disebut pada kita. Kemudian dan 2 rakaat kemudian daripadanya. Ia dituntut lepas pada zuhur 2 rakaat je. Kita tambah jadi 4. Pamaya zuhur 2 rakaat, biasalah 2 rakaat lah kita buat. Kita banyak 2 rakaat lagi. Lepas bagi salam 2 rakaat tu kita tambah 2 rakaat lagi. 4 rakaat tu mana tidak dituntut, dituntut 2 je. Kalau kita buat 2 lagi, boleh pahala, ada masalah. Sebab ada kelebihan yang dia akan sebut pada kita ni. Kemudian dan 4 rakaat sebelum sembahyang fardu asar. Sebelum asar tidak muakkad lah. Jadi dibuat 4. Dia buat 4. Dia dituntut 2 je kalau ikut. Itu pun tidak tuntut sebelum asar. Tapi buat 4 rakaat. 2 rakaat ni satu salam lah. 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam. Kemudian dia pun bayar asar.
Tak, maka itu yang tidak muakkad. Dan 2 rakaat yang ringan sebelum sembahyang fardu maghrib. Sebelum maghrib. Sebab maghrib ni kita kata waktu perdana, waktu singkat. Tak. Bila waktu singkat ni, sekejap je waktu dia, maka kalau kita sembahyang, solat rawatib tu dalam keadaan banyak ataupun lama, maka ia ditangguh pula. Tak. Solat maghrib yang kita nak buat berkenaan. Jadi solat sunat rawatib sebelum maghrib tidak muakkad. Tidak muakkad ni maksudnya bukan yang larang kita buat. Faham tak? Dia beri pahala belaka, cuma ada Nabi buat, ada Nabi tak buat. Nabi tinggal ni. Tak? Nabi tak buat. Dan 2 rakaat sebelum sembahyang fardu isyak. Sebelum sembahyang fardu isyak, kita sembahyang solat sunat rawatib 2 rakaat, maka itu tidak muakkad. Tidak muakkad tu sebut dari sudut hukum kan. Tak? Adapun bila kita buat, kita nak laksana dalam kehidupan kita ni, maka kita buat ikut kepada kemampuan kita. Dan bermula Jumaat seperti Zuhur. Kalau hari Jumaat, sidang jemaah sekalian, waktu solat Jumaat sama waktu Zuhur. Maknanya kalau orang bang Zuhur tu, itulah maksudnya waktu Jumaat. Hari Jumaat lah ni perbahasan dia. Maknanya bila orang bang Zuhur, barulah kita boleh sembahyang solat sunat rawatib qabliyah Jumaat. Lepas habis Jumaat tu ba'diyah Jumaat. Habis Jumaat tu ba'diyah Jumaat. Kerana hadis, ni kelebihan yang Nabi sebut. Man hafaza ala arba'in raka'atin qabla zuhri, arba'in ba'daha haramallahu 'alan nar. Ni kelebihan. Kita main dah, ni kira sah. Sebab dah dikira masuk waktu dah. Itu solat sunat rawatib sebelum sebelum. Habis dia habis sembahyang sunat rawatib tu, kalau maknanya sebelum kita sembahyang maghrib habis sebelum tu. Sebelum maknanya kita kata qabliyah maghrib tu. Bila kita sembahyang maghrib, ada sebelum tu habis dah waktu dia. Dapat sembahyang maghrib, lepas waktu sembahyang rawatib selepas maghrib ba'diyah, tempoh dia sampai kepada habis waktu maghrib. Orang berisyak maknanya tak. Masuk waktu isyak 8.30, 8.30, 8.30 contoh. Kita kata tak. Dia orang pun masuk 8.30. Jadi waktu solat sunat rawatib tu habis dah. Tak. Jadi tempoh dia lama. Tak semestinya kalau yang afdalnya lepas sembahyang fardu tu kita terus sembahyang kalau kita nak sembahyang sunat rawatib. Tapi contoh kita sembahyang maghrib. Tak. Kemudian kita pun tak sembahyang rawatib lagi. Nak dekat isyak baru kita sembahyang sunat ba'diyah maghrib. Ni kira sah lagi sebab dah habis waktu ni. Faham tak? Tapi jarang orang nak buat hari tu jarang. Tak. Itu di antaranya. Kalau kita buka dalam kitab fiqh, ada ulama sebut mazhab itulah mazhab Syafi'i, tapi pendapat ni jaranglah. Terutamanya orang yang memang dia betul-betul jaga solat sunat rawatib ni. Contoh sebelum subuh. Sebab fadilat sebelum subuh kan Nabi sebut tadi kan lebih baik daripada unta mereka. Tak, dia buat semua tiap-tiap hari buat. Tiba-tiba satu hari tu dia lockdown. Tak, dia mari surau mari masjid mana orang main subuh. Tak, kalau ikut lepas daripada subuh tak ada dah solat sunat tu. Kecuali kita kata yang darurat aja dah, sembahyang jenazah, jenis gitu ya. Tapi dibolehkan kepada dia qada. Faham tak? Qada solat sunat rawatib sebelum subuh ni sebab dia tinggal. Menjadi kelaziman bagi dia dah. Maknanya jadi adat dah, benda biasa dah bagi dia. Tak, maknanya kalau orang tu buat, tu tak ada lah. Tak. Maka itu kita nak kawal perbahasan yang ada dalam fiqh. Cuma jaranglah kita dengar lah. Sebab kita lepas subuh mana ada sembahyang dah. Kecuali solat kita kata jenazah ya tak. Biasa kita buatlah. Tak. Biasa kita tengok dalam masyarakat kita. Itu keadaan. Nah, kalau di Mekah tak ada masa, diharamkan, bebas. Setiap masa ada waktu haram. Kalau kita pergi Mekah, tanah haram. Tanah haram. Jadi bila masuk tanah haram, dia tidak lain dan tidak bukan sidang jemaah sekalian, tak ada waktu yang Allah tak larang. Bebas. Lepas subuh ke, tengah hari ke, tak, ataupun lepas apa dia ni, lepas dekat maghrib ke, nak garik tu tak, tak ada masalah, dia bebas. Nak solat, nak zikir, nak tawaf ke apa semua, tak ada masalah. Tak, itu di tanah haram. Kalau Madinah tak boleh. Madinah bukan tanah haram dah. Tak, macam waktu baru isu hari ni, kerajaan Saudi dia sekat tak orang nak buat umrah di Madinah. Sebab bimbang virus corona tak. Virus corona tu di antaranya negara Malaysia ada tak kes tak. Jadi dia buat keluar statement tu kenyataan dilarang. Cuma kedutaan Malaysia tengah berhubung dia tak masuk dilarang dia. Sebab orang nak pergi umrah ni kan, orang beli tiket dah kan. Tak, kau nak hidup Mekah je. Tak. Ni tak boleh masuk ke Madinah tu. Tapi nak apa untuk sementara ni sebab nak elok daripada wabak tu kan, penyakit tu.
Tak, negara-negara terlibat dengan virus corona tu dibimbang merepot tak. Sampai itu kan ramai kan. Lagilah. Ini mudah untuk merepot. Itu yang kita sebut yang ini yang keluar dia apa ni daripada statement Arab Saudi ataupun daripada Riyadh lah di Madinah. Itu disebut waktu. Dengan masuk waktu sembahyang fardu dan rawatib yang kemudian daripada dengan mengerjakan sembahyang fardu. Jadi solat rawatib kita kata lepas isyak, bila dah habis waktu isyak, waktu maghrib, kita tak boleh dah sembahyang solat sunat rawatib lepas maghrib. Baik masuk waktu isyak dah. Dan keluar waktu keduanya dengan keluar waktu sembahyang fardu. Maknanya rawatib kita nak buat, maknanya lepas habis sembahyang maghrib, maknanya habis dah dia kita buat. Habis sebelum ataupun selepasnya. Yang lebih afdal segala sembahyang rawatib itu sembahyang witir. Disebut pada kita ni yang solat sunat rawatib yang paling afdal adalah solat sunat witir. Sebab apa dia sebut sembahyang witir ni termasuk dalam sunat rawatib? Sebab dia gabung sekali. Solat sunat ba'diyah isyak dengan solat sunat witir. Dalam satu solat, sebab dia sunat dia gabung dua niat dia. Dua niat. Dia boleh. Kalau solat sunat fardu tak boleh. Fardu tak boleh gabung niat. Solat sunat boleh kita gabung niat. Contoh macam puasa lah. Hari ni hari Khamis. Pertama kita puasa hari Khamis sebab hari Khamis. Yang sunat hari Khamis tak? Isnin Khamis ya. Yang kedua, kita hari ni bulan Rejab. Bulan Rejab Nabi suruh puasa. Kita nak puasa ambil fadilah, Nabi kabur. Bulan Rejab Nabi berpuasa tak? Boleh dua tak? Tak. Kebetulan jatuh pula contoh lah. Contoh maknanya contoh hari ni pertengahan bulan Islam contoh. Tapi kita baru 3 dah. Maknanya contoh 15, dia kata hari ni 15. Jadi 3 dah boleh. Fadilah tu. Tak. Itu boleh. Tapi kalau kita niat boleh kalau kita niat banyak boleh banyak. Tak. Ibaratnya macam kita pergi menuntut ilmu tak. Kita pergi menuntut ilmu, kita pergi belajar, pergi ngaji sebab benda. Pertama untuk kejahilan kita. Kedua niat kita mari tu nak Allah Taala gugur dosa kita. Ketiga kita mari nak eratkan ukhuwah sesama kita, persaudaraan ni. Jadi boleh banyak. Berdasarkan kepada niat. Sebab tu Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Maksudnya kalau kita niat boleh je. Kalau kita niat banyak boleh banyak. Maka itu sembahyang witir. Ini sembahyang witir ni kata sebab apa? Kerana hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang telah terdahulu yang Nabi sebut tadi ya. Solat witir ni lebih baik daripada unta merah. Unta merah. Maknanya kenderaan yang paling mahal sekali pada zaman Nabi. Maksudnya kalau kita ni ulama kata kapal terbang lebih mahal lagi daripada kapal terbang solat witir. Mana solat witir ni pada malam. Jadi afdalnya iaitu sembahyang witir sebab apa dia gabung sekali ya. Ba'diyah isyak dengan witir tu. Dia gabung dua solat sunat dalam satu solat. Niat dua lah, maknanya niat dua. Maka itu disebut pada kita yang afdal solat sunat rawatib. Sekurang-kurang witir itu serakaat dan sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Solat witir ni paling kurang serakaat. Paling banyak 11 rakaat. Kalau kita masuk bulan Ramadan 3 2 rakaat bagi salam, kemudian kita pun tambah serakaat ni. Ni bulan puasa lah. Kalau tak bulan puasa, kalau paling malas kita pun kita buatlah serakaat. Itu benda yang Nabi tidak pernah tinggal. Solat witir tiap malam. Kerana hadis Abi Daud dengan sanad yang sahih, man ahabba an yu'tira bi khamsin falyaf'al wa man ahabba an yu'tira bi thalathin falyaf'al wa man ahabba an yu'tira bi wahidatin falyaf'al. Artinya barang siapa kasih ia bahawa sembahyang witir dengan 5 rakaat, maka hendaklah memperbuat ia. Nabi kata siapa yang suka sembahyang solat sunat witir ni 5 rakaat, tak 2 rakaat, serakaat, 5 rakaat tu dia buat sebab dia suka. Kalau siapa yang suka nak buat solat witir 3 rakaat, dia buatlah dia kata. Sebab dia suka buat 3 rakaat. Dia rajin maknanya tak. Dan barang siapa yang nak melaksanakan solat witir 1 rakaat, dia buatlah. Maksudnya atas kita nak buat ke 2 ke 5 ke tak, ataupun paling banyak iaitu kita kata 11 rakaat. 11 rakaat. Maka buatlah dia kata, tak ada masalah. Dan telah menceritakan oleh Ad-Darqutni akan hadis utira bi khamsin aw sab'in aw tis'in aw 11. Sembahyang witir oleh kamu dengan 5 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat atau 11 rakaat. Dan sunat berjemaah pada sembahyang witir Ramadan. Jadi yang terakhir sekali pada malam ni sidang jemaah sekalian disebut pada kita ni, Nabi kata sembahyanglah witir kamu 5 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat atau 11 rakaat. Dia kata nak sembahyang manusia ke bandar.
Boleh pilih ada se 3, 5, 7, 9, 11. Kau pandai, ada masalah. Nak buat mana? Dan sunat berjemaah pada sembahyang witir Ramadan. Bulan Ramadan disunat kepada kita sembahyang witir secara berjemaah. Kalau bukan Ramadan, seorang-seorang je. Tak, bulan puasa berjemaah. Disunat kepada kita berjemaah. Itu solat witir. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jadi itulah solat witir ni. Dan solat witir satu lagi, satu malam hanya satu witir saja. Tak. Satu malam satu witir. Solat witir kita boleh pilih ni nak buat berapa. Tapi mesti satu saja. Contoh biasa bulan puasa lah, biasa timbul dah. Kita mayang masjid, mayang surau kita dah. Dengan imam apa? Siapa mayang 3 rakaat. Kita pun kata esok nak bangun tahajud kan, nak mayang. Tak, bangun sahur kan. Bangun sahur tu boleh mayang tahajud dah, bab subuh kita. Jadi kita kata nak mayang witir. Sebab kita sembahyang 3 dah. Tak, jadi kita tak boleh dah nak sembahyang witir tu sebab kita ganjil dah dia. Kalau kita nak tambah boleh. Tak, kita kenakan selepas imam bagi salam tu. Tak, mula-mula kita mayang 2 rakaat dengan imam. Kita pun mayang serakaat, imam yang serakaat ni sebab 3 rakaat je dah. Bila imam bagi salam tu, Assalamualaikum, kita pun naik bangun, tambah serakaat lagi. Jadi 4 rakaat. Jadi esok kalau kita bangun, kita boleh mayang witir mula. Sebab malam ni kita genapkan dia, kita tak ganjilkan dia. Tak. Yang masuk satu ni kalau kita ganjil tu, kita mati tu. Tak. Ataupun kalau keadaan yang kedua, kita kata nak mayang tarawih dengan imam. Tak. Witir nak mayang esok lah. Tak, nak bangun esok. Padahal kalau bulan Ramadan dituntut pada kita mazhab Syafi'i berjemaah witir. Tak. Berjemaah witir pada Ramadan. Tak. Esok tu ada masalah tu selesai lah, bagi bangun esok dah tak. Cuma itu keadaan ulama kita ajar sembahyang dulu berjemaah. Kemudian kalau kita kata nak mayang esok tu, kita tambah. Tak. Kita tambah apa dia ni? Rakaat satu lagi. Tak. Cuma ni waktu kita sebut tadi tu nak mayang rumah tu bila 10 malam terakhir dah. Baru nak cari baju raya kan. Tak. Mayang 4 rakaat terawih malam ni, tak apa pergi bandar. Jadi cari kasut, cari baju. Tak. Dia pun mayang 4 rakaat je terawih. Terawih, itu pun ada perbahasan dia tak 8 ataupun 20 rakaat tak. Itu ada perbahasan dia lah. Dua-dua tu ada berkata tak ada masalah. InsyaAllah jadi kita ada soalan. Witir sekali boleh tak masalah. Boleh. Kalau solat sunat boleh kita niat dua ke tiga, biasa 2 lah. Gabung niat tu boleh. Sebab solat sunat. Kalau solat fardu tak boleh. Solat fardu tak boleh. Kita kata contoh kita sebut Zuhur dengan Asar. Tak. Ni bukan mana, ni contoh orang tinggal ni orang pondok ni. Tak. Kalau sembahyang ni memang kena buat sesa lah. Tak boleh nak gabung. Kalau habis Zuhur masuk waktu asar, jadi habis kita kena kodok pula. Jadi kodok kita Zuhur tadi tu tak boleh kita kata kita buat waktu asar ni contoh. Kita tadi Zuhur tinggal. Kita pun niat nak kodok Zuhur dengan fardu tak boleh lah. Sebab dia fardu kena sesa. Kalau sunat boleh gabung. Boleh gabung. Tak. Jadi itu kaedah solat sunat atas kenderaan. Atas kenderaan ni sama ada pertama macam atas motor ke, dalam kereta ke, kapal terbang ke. Tak. Kalau dari sudut dalam hadis Nabi ada sadaran dalil tu ada. Jadi sembahyang sunat ni boleh dibuat kaedah dia pertama bila kita nak angkat takbir tu mesti kita menghadap kiblat dulu. Lepas menghadap kiblat, kita pun terus lah. Tak? Kalau kita duduk dalam kereta, tak ada masalah. Ada masalah. Maksudnya kita baca macam biasa je. Walaupun kita naik motor lepeh ke dah pusing jalan nak menghadap kiblat ke apa, ada masalah. Pertama syarat dia sembahyang tu macam biasalah. Tak. Syarat yang kita nak sebut atas kenderaan tu mesti menghadap kiblat dulu. Menghadap kiblat, lepas pada tu ada masalah. Tak. Maksudnya kalau atas sampan, atas kapal ke, kalau kita tahu kita menghadap kiblat lah, contoh perahu pun pusing.
Jadi kita dibolehkan untuk pusing ke arah kiblat tadi tu. Sebab kapal tu ia statik je lah. Kita orang musingnya. Kapal tu musing kita boleh berubah ikut arah kiblat. Tu atas kapal kita arah kiblat. Kita tahu maknanya. Tak. Mana kalau kenderaan motosikal ke apa, waktu pertama tu kita angkat takbir mesti nak kiblat tu. Lepas tu ada masalah. Kalau ada masalah. Baca macam biasa lah. Jangan walaupun kita kata dibaca rokok kita pun tunduk tak boleh. Kita dalam atas kenderaan tu. Macam biasa lah, tak baca je. Baca je. Cuma tunduk sikit gitu lah. Kepala apa semua sekali. Tak. Mana? Macam isyarat lah. Macam orang sakit pun sama lah. Macam orang sakit. Tapi kalau kenderaan tadi tu dia statik je. Baik tak dia nak tunduk banyak. Macam tu naik motor lah. Tak, dia statik je, dia baca macam biasa lah. Dia tengok macam naik motornya biasa baca je. Tak, dia baca Allah Akbar, baca Fatihah apa semua sekali. Bagi salam. Besar. Bagi salam tu tengok lah, macam nak bagi salam jangan atas motor kalau tengok gambar aku nak bagi salam aku pelanggar apa tu. Kita kena tengok juga benda tu. Tak. Cuma kalau kita buat solat tu kalau ikut kepada kalau solat sunat tu ada masalah. Pembahasan dia kalau solat fardu macam pergi apa ni? Pergi umrah lah, pergi haji kan naik kapal terbang lah. Kalau masuk waktu tu dia mayang atas flight tu tak perlu dah dia kodok. Dia kodok balik. Sebab yang mayang dah ada. Yang semayang tu mana dengan cukup syarat lah. Ada yang mayang. Tak. Mana ngadak kiblat tu kita boleh tengok ikut tu je. Tak. Ikut skrin dia, TV dia tu dalam kapal terbang tak. Mana kalau kita mayang, mana selesai. Tak perlu kita kodok tu. Buat perlu kodok tu, kita kata menghormati waktu tak. Solat menghormati waktu sebab apa? Pertama, tak ada air semayang. Tak. Dalam kapal terbang kan, nak ambil mayang orang beratur lah. Tak. Ramai apa semua sekali pula. Lepas tu nak mayang, nak sujud apa, tak ada tempat mayang kan. Cuma adalah sikit riwak ruang lah. Kemudian ataupun jadi bila begitu disunat pada itu hormat waktu. Mak tu mayang walaupun tak ada air semayang. Tak. Ataupun orang tempat kita ni dalam kereta. Musim raya kan nak balik. Tak. Jalan jeng kan, nak balik naik highway apa. Tak. Nak berhenti, tak boleh berhenti tepi. Tak ada masalah kan. Mayang apa semua sekali ni tak nak berhenti. Tak. Walaupun ada air semayang apa, solat sunat hormat waktu. Jadi lepas berhenti kena kodok balik ya mayang dia tu. Solat sunat waktu sebab tak ada air semayang. Air semayang tak ada. Niat macam biasa. Kena sebab ada air semayang je. Solat waktu. Lepas daripada tu, dia kena kodok balik sebab habis waktu dah. Tak, ia bukan solat kodok tadi tu. Kita tahu hormat tu sebab tak ada sampai kelengkapan cukup untuk solat. Contoh air semayang ada. Tapi luar tak cukup. Luar pendek dia ada. Contoh. Tak. Ataupun ada pakaian ada tapi kena najis. Nak cari air apa? Tak, tengah highway pula kan. Jalan buaya tak ada maknanya. Tak. Maka sunat solat hormat waktu. Jadi habis tu kena qada balik solat dia. Tak. Itu apa ni? Ada ya insyaallah jadi Allah alam aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi walhamdulillahi rabbil alamin.